Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, ini merupakan video ulang kaji lah untuk yang cikgu buat khas untuk pelajar-pelajar Pusat Tuition PTYB Sulaman Central. Okey, Pusat Tuition yakin boleh di Sulaman Central. Okey. Jadi presentation ni berkenaan dengan bab 1 Sains tingkatan 5 SPM. Okey. Dia khas untuk pelajar-pelajar kita yang ambil mata pelajaran sains tingkatan 5 di PTYB. Okey. Tanpa buang masa, kita terus bincangkan tutor ini, yaitu mikroorganisma dan kesannya ke atas kehidupan. Okey. Jadi dalam bab ni apa yang kita akan pelajari ialah memahami pengelasan mikroorganisma, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, mikroorganisma yang berfaedah, kesan berbahaya mikroorganisma, cara kita ingin mencegah daripada dijangkiti penyakit yang dibawa oleh mikroorganisma, dan cara merawat penyakit akibat mikroorganisma. Okey, pengelasan mikroorganisma. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita tanya, apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma ialah hidupan seni yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Ada yang berfaedah dan ada yang berbahaya. Lepas tu mikroorganisma, okey, biasanya dikelaskan berdasarkan ciri-ciri berikutlah. Ada 5 ciri, iaitu saiz, ada rupa bentuk, cara pembiakan, nutrisi dan juga habitat. Jadi 5 ciri ni yang biasa kita gunakan untuk mengkelaskan mikroorganisma. Okey, secara amnya mikroorganisma kita kelaskan kepada 5 kumpulan yang utama lah. Okey, dalam silabus tingkatan 5 ada 5 kumpulan mikroorganisma yang utama. Pertama sekali bakteria, yang kedua ialah virus, yang ketiga ialah protozoa, yang keempat ialah kulat, dan yang terakhir sekali ialah alga. Okey, bakteria, virus, protozoa, kulat dan alga. Bakteria, saiz bakteria dalam lingkungan 0.5 mikrometer hingga 1 mikrometer. Okey, rupa bentuk dia ada Coccus, Bacillus, Vibrio dan Spirillum, dan dia adalah organisma unisel, ya. Maksudnya dia ni hanya terdiri daripada satu sel saja. Okey, rupa bentuk dia ada Coccus yang bulat-bulat ni, lepas tu ada Bacillus yang ni, lepas tu ada Vibrio yang bentuk koma ni, dan yang ni Spirillum. Okey, jadi bakteria ni cara dia membiak, dia boleh membiak secara konjugasi dan dia juga boleh membiak secara seksual, iaitu melalui belahan dedua lah biasanya. Dan nutrisi dia ni boleh jadi dia parasit, saprofit dan juga autotrof. Dan kita boleh dapati bakteria ni di mana-mana tempat. Dia ada di merata-rata tempat. Okey, ini adalah struktur bakteria. Okey, dia ada nukleus, dia ada dinding sel yang mengawal atur apa yang masuk dan keluar ke dalam cytoplasma bakteria ni. Lepas tu dia ada flagellum untuk dia bergerak. Okey, nukleus ni dia mengawal aktiviti sel. Okey, seterusnya adalah virus. Virus ni adalah mikroorganisma yang paling seni sekali, yang mana saiz dia dalam lingkungan 0.02 mikrometer hingga 0.4 mikrometer, dan ianya hanya dapat ditengok menggunakan mikroskop elektron saja. Okey, dia ada yang kategorikan sebagai bukan sel hidup lah. So apa dia bukan sel hidup? Sebab dia tak ada nukleus. Dia ada cytoplasma, membran sel dan sel, dan terdiri daripada lapisan protein dan bahan bakar ataupun DNA. Macam mana dia membiak? Cara virus membiak ni dia mereplikasi, kita panggil replikasi, yang mana replikasi tersebut berlaku di perumah ataupun host. Dan nutrisi bagi virus ialah parasit lah. Habitatnya dalam sel hidup.
sekiranya berada di luar sel hidup, dia akan menghablur. Oke, ini contoh-contoh virus. Virus demam sersema, virus mozaik tembakau, dan bacteriophage. Yang ini adalah kitar pembiakan virus. Oke, kalau kamu lihat di sini, step pertama dia ni lah. Oke, virus melekat di sel. Lepas tu DNA virus tadi akan masuk ke dalam sel, lalu DNA tadi akan mereplikasi lah, dan akhirnya virus baru terbentuk. Lepas tu pada tahap yang tertentu sel tadi akan pecah dan virus baru akan terbebas. Lalu kitar pembiakan ni berulang, start balik daripada ni virus melekat di sel ataupun perumah. Okey, seterusnya kulat dia bersaiz 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Rupa bentuk dia ada unisel, ada yang multisel. Contoh yang unisel ni ialah yeast lah. Yeast. Contoh yang multisel mukor. Ni mukor ada haifa untuk serap makanan, dan cara dia membiak ialah melalui pembiakan aseksual. Contohnya penunasan dan juga spora. Dia punya cara pemakanan dia boleh parasit, dia boleh saprofit. Lepas tu habitat dia biasanya di tempat gelap dan lembab lah. Okay, tempat gelap dan lembab. Ini contoh yeast, ini pembentukan spora oleh mukor. Kalau yeast dia penunasan, cara dia membiak. Seterusnya ialah protozoa. Okay, protozoa dia mikroorganisme yang unisel, yang mana saiz dia di dalam lingkungan 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Dia ada nukleus, cytoplasma, membran sel dan cilium untuk dia bergerak. Dan cara dia membiak, dia boleh membiak secara seksual dan aseksual. Contoh seksual belahan kedua, contoh seksual konjugasi. Dia punya cara pemakanan parasit, saprofit, dan ada segelintir autotrof. Habitat kebiasaan protozoa ni dia berada dalam air dan ada juga yang di kawasan lembab. Ini contoh belahan kedua lah daripada sel induk, nukleus itu membagi, cytoplasma pula membagi hingga terhasilnya 2 sel anak. Okey. Ini contoh-contoh protozoa ni kita panggil paramecium. Ini ialah alga saiz dia dalam lingkungan 1 mikrometer hingga 10.000 mikrometer. Rupa bentuk dia unisel, dia ada unisel dan multisel, dan dia ada klorofil. Okey, dia ada klorofil. Cara pembiakan dia secara belahan dua dan juga konjugasi, yaitu secara seksual, dan cara pemakanan dia autotrof. Autotrof ni maksudnya dia buat makanan dia sendiri lah. Dan habitat dia biasanya kita akan jumpa dia di kawasan yang lembab, berair, dan ada cahaya. Kenapa mesti ada cahaya? Sebab dia perlukan cahaya itu untuk buat makanan dia lah. Ni klorofil. Klorofil akan memberikan warna hijau lah ke mikroorganisme. Klorofil ni kalau di tumbuhan dia memberikan warna hijau pada tumbuhan. Okey, ni contoh-contoh alga, Spirogyra, Phytoplankton, Chlamydomonas, Pleurococcus. Okey, ini ringkasan ciri-ciri mikroorganisme tadi. Okey, saya assume kamu tahu sudah cara pemakanan tadi itu. Saya dah terangkan di kelas. Dia ada autotrofit, parasit, dan saprofit. Parasit ni maksud dia mikroorganisme tu dia dapat makanan dia daripada yang lain, daripada mikroorganisme yang lain. Saprofit ni pula dia dapat makanan ini daripada bahan organik yang mati, haiwan, tumbuhan yang sudah mati, gitu. Autotrofit maksudnya menghasilkan makanan secara sendiri. Okey, seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme tu, yang mana terdapat 5 faktor lah. Faktor pertama ialah faktor nutrien, faktor kedua ialah suhu, faktor yang ketiga ialah pH, keempat ialah cahaya, dan kelima ialah kelembapan. Okey, faktor yang pertama, nutrien. Nutrien ni simple je.
Untuk mikroorganisma itu bertumbuh, dia perlukan nutrien lah. Ada makanan dia hidup, tak ada makanan dia matilah. Lepas tu untuk suhu, okey, biasanya suhu yang optimum untuk mikroorganisma itu bertumbuh ataupun hidup, julat suhu dia lah, julat suhu dalam 30 hingga 40 darjah Celsius. Tapi paling ideal sekali ialah 37 darjah Celsius. Yang paling optimum lah, paling optimum 37, tapi julat suhu dia bertumbuh ataupun membiak ialah 30 hingga 40. Okey. Mikroorganisma ini dia akan menjadi tidak aktif dan ataupun bertumbuh dengan perlahan lah sekiranya dia berada pada suhu yang rendah. Contoh macam 0 hingga 5 darjah Celsius, dia langsung tidak bertumbuh ataupun membiak, langsung tidak bertumbuh atau membiak pada suhu di bawah negatif 18 darjah Celsius. Kalau 0 dan 5 darjah Celsius tadi dia masih lagi bertumbuh tapi perlahan dan juga dia tidak aktif lah. Okey. Dan sekiranya mikroorganisma itu pula hidup ataupun berada di kawasan yang melebihi 60 darjah Celsius, dia akan mati. Okey. Tapi biasa untuk spora bakteria dia dapat hidup sehingga 120 darjah Celsius. Untuk nilai pH pula, jenis mikroorganisma berbeza-beza lah. Ada yang dapat hidup di kawasan asid, ada yang dapat hidup di kawasan beralkali. Tapi pH optimum bagi pembiakan mikroorganisma, contohnya bakteria, adalah di sekitar pH 7 lah. Kalau protozoa dan kulat dia sedikit berasid. Kalau bakteria dia sedikit alkali, dalam 7.4 gitu. Okay. Tapi ada pula yang kalau terlalu berasid ataupun terlalu beralkali, contoh yang terlalu berasid ni pH 1, pH 2 atau yang beralkali pH 13, 14, biasanya mikroorganisma tu matilah. Lepas tu cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma lah. Sebagai contoh, alga dia tidak dapat hidup di tempat yang gelap, dia mesti hidup di tempat yang bercahaya. Kenapa? Ini untuk membolehkannya melakukan proses fotosintesis. Apa tu proses fotosintesis? Proses di mana dia membuat makanan untuk dirinya sendiri. Okey. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ialah kelembapan. Semua mikroorganisma ini memerlukan air untuk pertumbuhan. Aktiviti biokimia dorang semuanya memerlukan air. Okey. Kebanyakan mikroorganisma ini dia akan matilah dalam keadaan yang kering. Lepas tu bakteria kebiasaannya pula kalau di tempat yang kering ini dia akan membentuk spora lah untuk terus hidup. Okay, ini uraian yang tadi. Faktor, nutrien, kelembapan, cahaya, suhu dan pH. Okey. Seterusnya mikroorganisma yang berfaedah. Mikroorganisma ini dia ada yang memberi faedah kepada kita dan ada juga yang memberi mudarat kepada kita. Kita pergi kepada mikroorganisma yang memberi faedah kepada kita dulu lah. Okey, mikroorganisma ni dalam beberapa bidang, beberapa disiplin dia akan berikan faedah. Sebagai contoh dalam pencernaan makanan. Okey, dalam pencernaan makanan. Biasanya dalam pencernaan makanan, setengah mikroorganisma tu dia membantu dalam pencernaan makanan, dalam salur makan, khususnya dalam haiwan-haiwan herbivor lah. Sebagai contoh lembu, kambing, kuda, arnab. Jadi bakteria yang ada dalam salur pemakanan haiwan herbivor ni tadi, dia akan merembeskan enzim selules, enzim selules untuk cerna selulosa. Aneh-aneh juga ada protozoa yang menghasilkan selules ni untuk cerna selulosa. Dan kalau kita pula manusia, ada bakteria untuk bantu kita menghasilkan vitamin B dan vitamin K. Lalu vitamin-vitamin tadi itu akan diserap ke dalam badan untuk mengekalkan kesihatan kita. Seterusnya perebutan.
Untuk perebutan ni pula, mikroorganisme seperti bakteria dan kulat, dia menukarkan bahan organik mati kepada bahan yang lebih ringkas yang dapat diserap oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Di samping menyingkirkan bahan organik mati tadi, yang bangkai-bangkai itu, bangkai lembu, bangkai apa itulah, dia orang singkirkan bangkai itu melalui proses perebutan. Okey, jadi secara tidak langsung mikroorganisme ini tadi membantu untuk mengekalkan kesuburan tanah. Okey, selain daripada menyingkirkan bahan organik mati, dia juga membantu untuk mengekalkan kesuburan tanah. Dalam perubatan pun mikroorganisme ini ada memainkan peranan penting. Sebagai contoh, virus dan bakteria digunakan untuk menyediakan vaksin untuk melindungi manusia daripada penyakit tertentu. Sebagai contoh, vaksin hepatitis, dia mengandungi virus hepatitis yang disuntik ke dalam badan manusia. Lalu virus tersebut akan merangsang badan menghasilkan antibodi untuk menentang penyakit hepatitis tadi. Dalam bidang pertanian pula, bakteria dan kulat ni sama macam ni lah. Yang perebutan ni dia uraikan bahan organik, lalu bahan organik mati tu tadi dia akan jadi humus, yang mana dia dapat membantu untuk mengekalkan kesuburan tanah. Selain daripada itu, kita ada bakteria pengikat nitrogen, yang mana dia membantu tumbuhan serap nitrat untuk bina protein. Dan last sekali, mikroorganisme juga berfaedah dalam perindustrian. Sebagai contoh, yeast digunakan sebagai penik roti, bakteria bertindak balas dengan susu untuk menghasilkan keju yang kamu makan tu, yeast juga digunakan untuk membuat bir, bakteria digunakan buat tali dan kain, kulat bertindak dengan kacang soya menghasilkan kicap, dan banyak lagi yang tidak disebutkan di sini. Okey, kita sudah selesai melihat kesan mikroorganisme yang baiklah, yang berfaedah tadi. Dalam bidang-bidang ni lah, perebutan, perubatan, pertanian contohnya. Seterusnya kita masuk ke kesan berbahaya mikroorganisme ni pula. Ada mikroorganisme yang berbahaya kepada manusia. Mikroorganisme itu yang berbahaya itu tadi, yang dapat sebabkan penyakit kepada kita gelar dia, kita panggil sebagai patogen. Dan kebanyakan patogen ni adalah parasit. Saya ulang, patogen adalah mikroorganisme berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit. Tak kisah dia virus kah, bakteria kah. Kebanyakan patogen adalah parasit, dan patogen ni dia menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan gejala-gejala penyakit. Contoh patogen bakteria, antara penyakit yang dia dapat sebabkan, antara penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteria, taun, TB, sifilis. Cara jangkitan melalui air, udara, hubungan seks pun boleh. Elak hubungan seks rambang. Dapatkan vaksinasi, pastikan didihkan air minuman. Virus dapat sebabkan demam dengue, hepatitis B, AIDS, kulat, bukan panau, kurap. Dan panau kurap ni cara jangkitannya melalui sentuhan lah. Hygiene lah, perlukan hygiene. Okey, setakat ini saja dulu video pendek ini. Nanti kita akan sambung ke sesi seterusnya. Kita akan membincangkan pencegahan jangkitan penyakit yang disebabkan mikroorganisme sehingga akhir bab ini. Sekian, terima kasih.